Bohong orang nak buat apa? Muka lawa, badan lawa, kereta lawa, tipu sana tipu sini, nak buat apa? Jadi tuan-tuan, mengumpat bukan setakat di belakang, mengumpat juga depan. Jaga-jaga. Kadang-kadang kita anggap bergurau, tapi menyakitkan hati. Kita tengok kawan kita pegawai pakai tie-nya di atas, tapi ekor tie ke depan sebab boroi. Pegawai kita dah anggap dia kawan macam biasa. Jumpa kat kedai makan, restoran, dia dengan anak-anak buah dia. Kita buat melawak dengan dia. "Hei mat, berapa bulan dah perut tu? Ada baby ke apa?" Malu dia. Anak-anak bos gelak, kiki gelak. Bos dia kena peli. Itu pun dikira ngumpat. Sebab tu jangan duk cakap macam itu. Kadang-kadang kita duk buat dia, kita ingat tu bergurau. Dia tak anggap itu gurau, dia anggap itu memalukan dia. Serupalah saya baca khutbah Jumaat. Rupanya yang duk dengar khutbah kawan saya tahun 76, duk curi ayam. Kecil-kecil dulu curi ayam, ngorak makcik leha mandi, mengintai dia mandi. Oi, geng, kawan saya ni balik kampung, dia tengok saya baca khutbah. Habis saya baca khutbah sembahyang Jumaat, dia mai jumpa. "Hei, Kazim, jadi imam sekarang Kazim. Tak mengenal makcik leha lah. Depan Tok Bilal, depan Tok Makmum, depan jemaah. Orang tu anggap bergurau. Dah, saya rasa malu. Tu nama dia ngumpat. Jadi berhati-hati nak. Jangan tuan-tuan ikut suka hati tuan-tuan aja, anggap sebagai kawan apalah. Dulu. Sekarang mungkin berbeza. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang, dah berbeza dah. Jadi jangan kita duk anggap dulu tetap dulu. Mungkin dah berbeza pada sekarang. Bila kita cakap tu dah dianggap sebagai mengumpat. Hukumnya boleh jadi kepada berdosa. Baik. Tetapi zahir maddatun ghairi batun, menguatkan barang yang dikatakan orang daripada bahawa barang yang hadir itu tiada dinamakan mengumpat, tetapi dinamakan sebagai buhtan. Ustaz, dah betul perut dia boroi. Saya cakap lah, dah betul perut dia boroi. Dah betul makbul tu hitam. Saya cakap lah, gelap gelita. Tak boleh cakap macam itu. Dah betul. Takkan gelap nak kata putih? Iyalah, tak boleh hena macam itu. Dah betul. Dia buat surah halus di belakang. Dah betul. Apa lagi betul lah hitam. Itu naik satu tingkat. Tak dipanggil riba, dipanggil satu lagi tingkatan yang lebih jahat. Nama dia apa? Buhtanun. Nama bahasa Arab dia buhtan. Lagi berdosa daripada ngumpat. Nama dia apa? Mencaci. Mencaci lagi menghina orang. Jaga-jaga tuan-tuan. Jaga-jaga. Tambah-tambah kita mencaci ciptaan Tuhan. Kita tengok isteri dia, bila kita pergi rumah dia masa menikah hari itu, menantu dia pakai tudung. Menantu pakai tudung. Lepas habis kenduri kahwin 2 hari, kita pergi rumah dia lagi. Nak tolong kemas pelamin, nak kemas ke apa-apa patut. Pengantin baru, menantu dia, main salam dengan kita. "Assalamualaikum makcik." "Salam." "Ni siapa?" "Lah, saya lah pengantin hari tu." "Makcik tak cam lah, kata pakai tudung."
Lo tak pakai tak jam lah aku. Menantu tadi pun angkat rambut, nak betulkan rambut dalam rumah, nak betul telinga rambut ni. Tengok-tengok telinga sebelah rendah, tak sebelah tinggi lah. Separuh telinga ni tak ada jadi lagu mana tau. Kita tengah peliknya telinga. Tuan-tuan pergi menyembah dengan orang lain. Petang tu pergi menyembah dengan kumpulan marhaban. Semua baju serupa marhaban. Tadi pagi aku pergi tengok lah menantu kat bedah. Telinga sengit sebelah. Itu nama dia mengumpat. Naik satu takuk lagi. Nama dia apa? Buhtan. Sebab tuan-tuan menghina ciptaan Allah. Okey? Jaga-jaga. Tapi ustaz dah betul telinga dia sengit sebelah. Betul. Dia nak ke? Allah cipta. Apa yang Allah bahagi, itulah yang terbaik pada dia. Tuan-tuan kena ingat, kita berdoa, Tuhan tak bagi, itulah terbaik pada kita. Kita berdoa, lambat makbul, itulah yang terbaik pada kita. Kita berdoa, Allah tak bagi dalam dunia, Allah balas dalam syurga, itulah terbaik pada kita. Kita berdoa, lain kita minta, lain yang dapat, itulah yang terbaik pada kita. Kita berdoa, ya Allah ya Tuhanku, mintalah, kalau bolehlah, si Kasim tu mainlah minang anakku. Aku berkenan sangat dengan Kasim tu. Ya Allah, bagi ke anakku lah. Tuk yang main minang Ustaz Kazim. Alhamdulillah. Aku minta Kasim, dia datang minang Kazim. Balon sajalah, kata dia. Itu contoh. Nah, baik, kemudian sambung lagi. Dan setengah daripada sesat ialah perkataan setengah daripada orang awam ini tiada mengumpat. Dia kata aku kan mengata, aku tak kata. Aku cerita je. Nampak dia. Aku tak ngumpat ni dah, aku ngata. Dia serupa lah. Dia kata apa? Saya tak mengumpat, ni saya cerita ni. Dia kata apa? Hanya saja ia mengkhabarkan perihal yang telah jatuh padanya. Maka jika diiktikadkan, jika dia beranggapan halal dia mengumpat, maka hukumnya menjadi kafir. Wal'iyadzu billah. Berapa banyak orang yang hari ini menganggap halal mengumpat. Macam yang dulu, 2 bulan lepas, sebulan lepas, orang panggil saya Kazim ni bukan ustaz, Kazim ni babi. Dalam Facebook dia tulis. Kemudian ada pula orang menjawab, memang pun kalau ikut hukum kafir itu tuan-tuan. Sebab dia telah menghalalkan benda yang haram. Dia telah menghalalkan benda yang salah. Menghalalkan benda yang haram, hukumnya kafir. Sepatutnya kita nasihat, Kazim ni bukan ustaz, dia ni babi. Sepatutnya kita nasihat, haram kamu cakap macam itu. Dia bukan babi, dia orang. Berapa ramai hari ni tak ada dah nasihat macam itu. Mentang-mentang nasihat yang kutuk, mentang-mentang yang mengata, mentang-mentang yang mengata, mengumpat itu geng kita. Apa yang geng kita buat semua betul. Itulah namanya ta'assub, asabiah. Dan dia boleh membawa kepada kafir kalau kita menghalalkan benda yang haram. Kena nasihat walaupun geng sendiri. Kita nak panggil orang lembu, dia bukan lembu. Ni puak-puak lembu ni. Kita pun anggap betul tak, dia pun lembu. Hai, dia orang, dia bukan lembu. Tuan-tuan anggap dia lembu. Tuan-tuan ngumpat dia, tuan-tuan kata halal. Tapi berapa banyak orang hari ni lidah dia punya pasal. Pasal apa yang dia mengumpat? Sebab ustaz dia mengumpat.
Ustaz boleh mengata, takkan aku tak boleh mengata. Dia pun mengata sekali. Bila orang tanya kenapa kamu mengata, Ustaz aku mengata. Dengan kamu boleh jadi kafir. Jaga-jaga tuan-tuan. Bila kita menganggap sesuatu benda yang haram itu adalah halal, tak apa mengumpat, dipersilakan. Ni yang saya takut. Bila kita baca dalam Facebook, bila kita baca dalam YouTube, dalam internet, dalam blog, kita buat macam-macam. Saya tak memihak pada mana-mana parti. Saya sebut umum. Siapa-siapa pun tak boleh menghina orang. Siapa-siapa pun tak boleh melembukan orang, membabikan orang. Tak boleh. Tak boleh tuan-tuan panggil Anwar tu Al-Juburi, haram. Jangan duk panggil Anwar Al-Juburi tu haram. Jangan duk panggil ni Aziz tu pok ni, tak boleh. Jangan duk panggil Najib Al-Tantuya tu haram. Panggil elok-elok Anwar Ibrahim. Panggil elok-elok ni Aziz. Panggil elok-elok Najib Razak. Hari ni cuba tuan-tuan tengok, buka dalam internet je semua dia main. Lahap baru pula Najib Kangkung begini. Oh, jaga-jaga tuan-tuan. Bila kita dah mengumpat, mengata-ngata macam itu dan kita anggap halal, boleh jadi kita kafir. Jaga-jaga. Saya duk baca dalam paper, duk baca dalam surat khabar, kadang-kadang dalam blog-blog, macam-macam gelaran dibagi. Nama elok-elok sabu dipanggil sabun. Jaga-jaga tuan-tuan, menggelar-gelarkan orang bi'salismul fusuq. Nama elok-elok Hadi dipanggilnya Hadi Boroi. Jaga. Nama elok-elok Rosmah dipanggilnya Rosmah Cincin. Politik menjadikan halal mengata pada orang, sedangkan tidak pernah agama itu menghalalkan mengumpat, mengeji dan mencaci. Kita yang belajar ni, start daripada hari ni, jangan duk menggelarkan orang, memanggil orang dan dianggap halal menggelar, mengumpat macam itu, sedangkan kita tak tahu apa-apa. Takut kita ni jadi kafir semula. Baik. Dan tiada tertentu mengumpat itu dengan lidah, dengan perkataan. Tadi awal-awal saya dah sebut, lidah bukan ejen mengumpat semata-mata. Ejen mengumpat banyak. Apa dia mengumpat? Ejen mengumpat itu apa? Tetapi dhabitnya tiap-tiap barang yang memberi faham oleh engkau dengan dia akan orang lain daripada engkau, akan kekurangan Muslim dengan lafaz engkau. Apa dia mengumpat? Apa-apa jua benda yang memberi faham yang kamu dah mengumpat sesama Islam, itu nama dia mengumpat. Maknanya tuan-tuan, kalau mengumpat orang bukan Islam, tak apa. Tuan-tuan mengumpat puak-puak yang buat jam 2 malam lepas. Tuan-tuan duduk dalam kereta terperangkap nak datang rumah anak daripada Taiping, terperangkap kat jalan. Apa saya pula jam ni, ya Allah, astagfirullahalazim. Tengok-tengok ada orang tutup jalan lah, duk bawa uang. Tak guna betul apa, bengong betul puak-puak ni. Abang tak baik mengumpat. Astagfirullahalazim. Ngumpatlah tuan-tuan, mereka bukan Islam, hantam saja dah. Yang tu tak apa. Sebab mengumpat ini dia jatuh kepada orang Islam. Tapi tetap tuan-tuan tak boleh mengumpat batang tubuh mereka. Sebab batang tubuh mereka ialah ciptaan Allah Ta'ala. Yang tuan-tuan boleh mengumpat perbuatan mereka, sesat, barat, menyusahkan orang, tu boleh mengumpat. Yang kedua, faham tadi, mengumpat bukan setakat dengan lidah. Mengumpat, saya kata dah tuan-tuan, kenyit mata. Kenyit mata ni ngumpat.
Itu mengumpat. Mengumpat cara dia bercakap, mengumpat cara dia berjalan. Mengumpat ini sangat luas. Tuan-tuan lukis kartun, tuan-tuan lukis karikatur, muka macam muka dia, tuan-tuan buat macam muka macam dia, tapi tuan-tuan lukis ular sawah duk kenyang, itu pun mengumpat. Oi, sekarang ni tuan-tuan kalau tengok hak lukis kartun ni, dia mengumpat lebih daripada mulut. Dia lukis kartun saja orang lain semua faham. Tu dia, nampak? Ni jahat, tuan-tuan, berhati-hati. Dia kata begitu juga mengumpat dengan tulisan engkau, surat engkau. Tuan-tuan menulis dalam tandas, tuan-tuan menulis dalam surat khabar, tuan-tuan menulis dalam Facebook, dalam blog, tuan-tuan mengumpat, hukumnya berdosa. Yang ketiga, isyarat engkau kepadanya dengan mata engkau. Tadi saya dah cakap, itu mengumpat. Atau dengan tangan engkau, tuan-tuan pergi tunjuk isyarat lucah kat dia. Tengah-tengah dia duduk ceramah, tuan-tuan bangun, pergi duduk angkat jari kat dia. Itu mengumpat. Tuan-tuan bawa kereta, polis duduk buat speed trap bawah jambatan. Tuan-tuan buka cermin, tunjuk isyarat lucah kat polis tu. Itu nama dia mengumpat, menunjuk isyarat lucah pada dia. Atau dengan kepala engkau, tuan-tuan buat isyarat dengan kepala. Atau seumpama demikian, sama ada demikian pada badannya, tuan-tuan hina pada tubuh badan dia, atau kepada agamanya. Harap tudung aja labuk, perangai buruk, ngumpat. Harap ceramah aja pompang-pompang, tapi perangai pun pompang-pompang. Tuan-tuan dah kacau agama dia, maka nama dia mengumpat. Atau dunianya, tuan-tuan mengata pada dunia dia, dia menega, duk menega tepi jalan, tuan-tuan duk ngumpat dia. Pok-pok ni pun menega apa macam ni, menyusah ke orang, tuan-tuan ngumpat pada dia. Tu dunia dia. Dunia dia tukang kebun, duk hina dia. Ada hati nak mina aku, kerja pun tukang kebun, gaji 450. Tu dunia dia, tuan-tuan duk hina pasal apa? Atau tuan-tuan menghina anaknya, anak lanun Samsing kampung dusun. Atau tuan-tuan menghina mak bapaknya, keturunan dia, mak pak dia pun teruk tu. Pak dia belum penjara berapa kali, 4 kali. Mak dia masuk serenti 6 kali. Tu dapat dia tu. Ataupun tuan-tuan duk hina isteri dia. Tak tengok isteri dia. Isteri dia yang duk kontrol dia. Dia penakut kat bini tu. Bini dia yang duk kawal dia semua tu. Tu makcik kawal siapa? Makcik tak kawal suami makcik. Ataupun kita menghina khadamnya, atau kita menghina pekerjaannya, atau kita menghina warna kulitnya, atau kita menghina kenderaannya, atau serbannya, atau kainnya, atau lain daripadanya, dan apa-apa yang bergantung dengan dia, maka dia dipanggil sebagai haram, mengumpat. Kita duk tengok dia pakai serban besar, kita duk kata, awak serban besar bakui. Hati busuk pun macam bakui juga. Jangan duk kata kat dia. Kita duk tengok warna kulit, kulit dia hitam, putih, kita duk hina dia. Hukum dia haram jika sesama Islam. Dan hukum mengumpat ini adalah haram dengan ijma' ulama, kerana ada nas di dalam Quran dan di dalam hadis. Dan haram pula mendengar bagi orang yang mengumpat. Ustaz, saya tak ngata, saya dengar je. Demo nyembang-nyembang tu saya dengar lah Ustaz. Kita serupa
Walaupun kita tak cakap sama, dosanya serupa, baik kita mengumpat sekali sebab dosa serupa. Jadi tuan-tuan, kalau lepas ni ada orang mengumpat, lari. Minta maaf ya, kalau nak mengata ke orang, bukan di sini ya, saya tak nak dengar ngumpat. Demo pula cakap, kalau tak nak dengar kami ngumpat, belah. Boleh? Belah. Astaghfirullahalazim. Dahsyat gila. Orang nak ngumpat ni, dia terror pada orang lain lagi. Tuan-tuan, kita sekarang mendengar ceramah agama. Tuan-tuan, kita sekarang mengadakan kuliah agama. Kalaulah kuliah saya ni mengumpat, tuan-tuan pergi balik. Bukan pahala yang dapat, dapatnya ialah dosa. Walaupun saya berkopiah, akak-akak bertudung, abang-abang berkopiah, tiada pahala. Jika majlis ilmu kita hari ini mengumpat, banyak orang perasan dia duduk dalam masjid, dalam surau, dalam program agama, dia sedang mendapat rahmat daripada Allah, sedangkan sebenarnya dia sedang mendapat laknat dan kutukan daripada Allah. Sebab apa? Sebab bahasa yang disebut di dalam majlis ilmu itu ialah bahasa mengumpat. Jaga-jaga tuan-tuan. Saya ni duduk di Manjui ni, masjid surau Belambak, semua bila ceramah pasang speaker. Satu hari saya tak pergi ceramah mana-mana, saya duduk dekat depan rumah saya, dengar ceramah dekat depan. Satu ustaz ceramah sebiji saya dengar. Ustaz Kazim tu, dia dapat 7 juta ringgit daripada Zamri. Tu yang dia boleh beli rumah Datuk Dolar. 7 juta, apa lagi nak tuan-tuan? Astaghfirullahalazim. Masa bila saya dapat 7 juta? Fitnah, semata-mata fitnah. Dalam surau, dalam majlis ilmu. Sampai sekarang ustaz yang cakap tu tak jumpa saya pun minta maaf. Itulah nama dia, mengumpat. Dah lah mengumpat, memfitnah pula. Kalau tuan-tuan jumpa kelas pengajian macam ni, angkat punggung, gabui punggung, balik. Kalau ustaz tu tanya, "Hai, pasal apa balik?" "Saya nak dengar majlis ilmu, bukan majlis mengumpat. Assalamualaikum." Balik. "Ustaz, kalau saya tak balik, saya tunggu juga." Kita serupa. Habis pahala kita dapat ke orang yang kita umpat. Baik. Dan haram pula yang mendengar bagi orang yang mengumpat, kerana orang yang mendengar itu bersekutu dengan orang yang mengumpat. Nampak? Sama ya? Ketahuilah olehmu bahawasanya segala ulama menyebut dibolehkan mengumpat di dalam 6 perkara. Dibenarkan mengumpat di dalam 6 perkara. Pertama, terkena aniaya, seperti mengadu orang yang dizalim kepada qadi supaya dihukum oleh qadi, maka hukumnya harus mengumpat. Bila tuan-tuan kena zalim, tuan-tuan ni isteri, suami pukul, suami tampar, tak bagi nafkah, tuan-tuan pergi dekat pejabat agama, tuan-tuan mengadu, "Suami saya pukul saya, dia sepak saya, dah lah nafkah dia tak bagi, saya mari ni saya nak tuntut hak saya, Tuan Qadi." Suami bangun, "Objection, Your Highness." Dia dah memalukan air muka suaminya sendiri. Itu tidak dikira memalukan, itu tidak dikira mengumpat, itu menuntut hak, boleh mengumpat. Okey, rumah tuan-tuan ni kena masuk pencuri. Bila masuk pencuri, pencuri ditangkap, buat kawat cam, 6 orang duk berbaris, 8 orang duk berbaris. Termasuk yang kena kawat cam saya.
Saya dulu asrama tahfiz saya duduk sebelah balai polis. Jadi polis ni bila nak buat kawat cam, budak-budak tahfiz kena panggil. Salah satu muka keruk saya, muka welfare. Asal nak buat kawat cam, saya berdiri sekali. Hatinya dudak-dudak buatnya dia tuduh aku mampus. Maka orang hak tadi ni pun dia tengok. Dia tengok siapa dia hak pecah masuk rumah dia. Dia berhenti depan saya lama, dia tengok, oh sudah dia ni lagi tak pasal aku kena. 3 kali saya kena, lepas tu saya tak mau lah. Saya tak pasal saya masuk ke dalam. Maka makcik tadi pun buat kawat cam, habis kawat cam dia bagi tahu kat inspektor. Makcik, dalam 8 orang tu mana yang makcik cam, yang masuk rumah makcik, yang rogol makcik tu yang mana? Opah rasa yang itu lah, tu yang baju putih itu lah yang rogol opah. Adakah opah ini mengumpat? Tidak. Dia menuntut hak. Jangan pula opah tu cakap sebenarnya opah tahu siapa yang rogol opah, tapi takut mengumpatkan dia lah, kata dia. Apa macam itu tak jadi kes lah. Dibenarkan mengumpat supaya orang ambil perhatian pada kita. Harus kedua, boleh mengumpat, minta tolong menghilangkan mungkar kepada orang yang boleh menghilangkan kemungkaran. Boleh. Dia telefon polis. Polis ke? Saya Ustaz Kazim. Ya, saya ada laporan sikit lah. Belakang rumah saya ni ada tempat pemprosesan dadak. Ya, Jalan Toman. Ya. Datang. Ni tengah duk ramai depa Ustaz dadak ni. Pompong. Maka polis pun buat serbuan, betul kena tangkap. Depa tengah duk proses dadak, maka hukum dia harus. Boleh? Jika betul ni pejabat agama ke, ni saya nak report sikit. Sebelah rumah saya ni, perempuan ni tiap-tiap hari buat balik jantan. Saya tak tahulah laki ke anak dia, tak tahulah. Tengah malam, tengah pagi, semua mai tolong cek tengoklah. Nombor 5 persiaran 1. Nampak. Itu hukum dia harus. Ini pejabat kebajikan masyarakat ke? Ni saya ni Pak Mat Tempel ni, anak mengadu ni. Jiran sebelah rumah saya ni duk pukul anak dia. Kami dah nasihat dia tak ambil peduli, duk sepak anak dia. Anak dia 6 tahun. Tu dia teriak duk menangis tu. Mai. Alamat nombor 5 persiaran 1. Nampak. Hukum dia sah dan tak dikira ngumpat. Okey, yang kedua. Yang ketiga, meminta fatwa daripada mufti. Seperti ia berkata demikian, maka mufti bagi jawapan. Dia telefon pejabat agama. Assalamualaikum. Boleh cakap dengan mufti? Oh, mufti bercuti. Boleh cakap dengan siapa-siapa tak yang bagi boleh bawa permasalahan saya ni, ada jawapan? Boleh lah, ustaz mana pun tak apalah. Ya ustaz, macam ni ustaz, suami saya ni nak cakap ni mungkin aib sikit lah. Suami saya ni ustaz, dia tak mau ikut jalan biasa ustaz. Dia ikut jalan luar biasa. Ustaz tak faham, dia makna dia pergi kerja ikut jalan lain lah, tak ikut jalan biasa. Tak, bukan pergi kerja ni, kerja lain. Bukan masalah pergi kerja. Macam orang lain ikut jalan biasa, dia suka jalan luar biasa ni. Nak tanya apa hukum? Selagi mana jalan tu tak salah, tak langgar rumah orang, tak apa hukum. Ni ustaz ke siapa aku dah jawab ni? Lah dia kata, ustaz, suami saya suka liwat saya. Ustaz tadi tak boleh cakap astagfirullahalazim. Puan, simpanlah aib suami puan. Berdosa menyebar-nyebarkan. Tak berdosa. Dengan syarat tuan-tuan menyebarkan kepada orang yang boleh menyelesaikan masalah. Tak apa, itu bukan dikira ngumpat. Macam mana ni tuan? Baik, bawa suami puan datang jumpa pejabat agama, kami nak nasihat kaunseling. Suami pun datang, ditampaknya isteri depan ustaz. Memalukan aku je. Abang jangan tampuk isteri abang.
Dia nak cerita, nak selesaikan hukum, abang buat macam ni. Mungkin abang pun tak tahu hukumnya. Maka pada masa itu tak dikira mengumpat. Kelima, keempat, menakuti akan orang yang hendak bersahabat dengan orang yang fasik atau orang yang zalim. Kita nasihat. Yang keempat, aku dengar cerita kamu sekarang ada couple-couple ya dengan Pak Mat Tempe. Kenapa? Bukan jealous ke? Tak adalah aku jealous, tapi kamu kena ingat Pak Mat Tempe ni yang aku tahu dia ni buaya. Aku tak nampak buaya, aku nampak dia orang je. Memanglah dia orang, tapi perangai dia macam buaya tau. Dah banyak orang cakap dia suka ambil kesempatan. Aku takutlah kamu nanti kamu diambil kesempatan oleh Pak Mat Tempe. Tak apa, saya rela. Sudah, lantak dia lah. Bila tuan-tuan dah nasihat, dia rela pula. Biarkan begitu saja. Hukum dia tak apa dah. Sebab tuan-tuan dah lepas tanggung jawab. Okey, yang kelima, hendak memberitahu akan orang kerana tiada diketahui akan dia, melainkan dengan menyebut akan aibnya, terpaksa disebut. Kalau tak sebut, orang tak tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya nak bertanya sikit? Ya. Di manakah rumah Ismail bin Ahmad? Ismail bin Ahmad. Ismail bin Ahmad. Ismail mana ya? Orang dia macam mana? Ismail ni gemuk, hitam-hitam, pendek sikit, rambut kerinting. Oh, itu Ismail buntal. Berdosa ke? Tak berdosa. Tidak, tuan-tuan tak kenal. Sebab dalam kampung tu banyak sangat Ismailnya. Dan memang kita dalam kampung mana kenal Ismail bin Ahmad? Yang kita kenal Ma'e kerbau, Ma'e lembu. Tak? Ma'e tempang, Ma'e jengkot, Ma'e panjang, Ma'e gemuk. Kita terpaksa sebut supaya orang kenal. Maka hukumnya adalah harus. Dan yang keenam, bahawa ada ia orang yang menzahirkan dengan fasiknya terang-terang. Tadi saya sebut mukadimah ceramah kita tadi kan, awal-awal saya sebut, saya ni ustaz, nak tikam nombor ekor tak boleh, malu orang tengok. Saya pesan pada Acong tikam. Itu saya menyembunyikan zahir jahat saya ni. Saya buat senyap-senyap jahat. Tetapi ada orang yang buat jahat terang-terang. Nama dia menzahirkan jahat. Seperti terang-terang minum arak, terang-terang mencuri, terang-terang berzina, terang-terang mengambil rasuah. Maka kalau dah dia tu terang-terang buat jahat, tuan-tuan boleh sebut kejahatannya supaya orang lain jangan ikut. Hukumnya tidak mengumpat. Contohnya, dalam kampung kita ada satu orang nama dia Ali. Orang panggil dia Ali Todi. Balik siang malam duk pegang botol todi, duk minum arak tepi jalan. Semua orang tahu. Maka saya dalam ceramah, saya duk sebut, tuan-tuan, berhati-hatilah tuan-tuan. Cukuplah dalam kampung kita ni ada ahli todi sudah. Biarlah dia seorang. Jangan kita pakat duk tiru ahli todi duk minum arak. Jagalah anak tuan-tuan supaya jangan jadi minum arak macam ahli todi. Adakah saya mengumpat? Tidak mengumpat. Sebab saya bagi peringatan, jangan tiru dia. Dan dia pula kebetulannya terang-terang minum arak, maka hukumnya diharuskan mengumpat. Ataupun satu anak muda namanya Mak Topui, hisap dadah tak semayang, maka kita pun cakap pada kawan-kawan kita, jaga-jaga anak-anak kamu. Mak Topui itu dah balik daripada penjara, dah keluar daripada penjara. Jaga-jagalah anak-anak kita, jaga-jagalah barang-barang kita. Takut hilang pula barang kita, anak-anak kita terpedaya pula. Maklum sajalah Mak Topui ni, kalau dia cakap orang ikut, pasal orang takut kat dia. Berhati-hati semua. Maka tuan-tuan diharuskan bercakap. Jika Mak Topui tadi
terang-terang mencuri, terang-terang suka pukul orang, maka tuan-tuan nasihat pada orang lain supaya berjaga-jaga, hukumnya diharuskan berbuat demikian. Jadi itulah 6 perkara yang dibenarkan mengumpat. Lain daripada itu, hukumnya adalah haram. Okey, habis 1 jam setengah. 1 jam setengah kalau naik kereta sampai dah Penang. Saya 1 jam setengah cakap tak penting. Kan? Baik, insya-Allah kita sambung lagi di sini pada bulan depan. Saya dah edarkan pamphlet ni, poster ni bulan depan pada 2 dan 9 Februari. 2 dan 9 Februari. InsyaAllah. Baik. Yang depan, Malam Cinta Rasul, qasidah, nasyid dan forum perdana di Al-Barakah pada 24 hari bulan selepas solat maghrib bersama dengan Ustaz Kazim Ilyas dan Piyu Supian, pencetus ummah. Itu 24 hari bulan. 25 hari bulan saya bawa lagi satu PU ke Maidin Taman Meru selepas solat Isyak. 25 tak ada dalam jadual ni. Saya buat program dengan RTM Perak. 25 hari bulan PU Mamu. Hak janggut panjang hak ada 3 inilah. Kan. Dia dapat nombor 2. Okey. Jadi 24 hari bulan kita buat qasidah, buat selawat, nak buat nasyid di Al-Barakah 24 bersama PU Supian dan kumpulan qasidah. 25 di Maidin Meru. Kita buat di ruang lega Maidin bersama PU Mamung. Dan pada 30 hari bulan Surah Al-Insaniyah Lorong 2 Kampung Sungai Tapak pun Malam Cinta Rasul bersama PU siapa? Yang tu Rosyah. Jadi tuan-tuan ada 3 program bersama dengan PU-PU kita pada bulan Januari. Datanglah ke tempat-tempat yang saya sebutkan tadi. InsyaAllah di belakang kita di sini ada jual pinggan mangkuk baju pun ada. Di belakang kita sana tu buah-buahan pun ada, cuma durian tak ada. Okey, ada zakat, ada macam-macam lah. Tuan-tuan bantulah sahabat-sahabat kita tu hak jual kacang kuda, pau pun ada. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah pada bulan depan 2 dan 9 Februari. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Seperti biasa malam besok kuliah maghrib saya di Al-Barakah. Saya ulang balik, malam besok kuliah maghrib di Al-Barakah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.